أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ماكثين فيه أبدا من علم ولا الذين قالوا اتخذ الله ولدا كبرت كلمة تخرج من أفواههم الذين قالوا اتخذ الله ولدا كبرت كلمة فلعلك باخع نفسك على لعلك بأسفا إسك على جعلنا على الأرض زينة لها وعلك بأسفا إسك على وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Perbincangan kita hari ini ialah masalah paksaan. Dipaksa supaya menjadi kafir, berucap kalimah kufur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keuzuran bagi seseorang itu untuk tunduk dan memberi kesetiaan kepada kekufuran, melainkan dalam satu keadaan sahaja, iaitu ketika menghadapi paksaan. Maksudnya, mempertahankan iman adalah wajib. Tidak boleh seseorang itu membatalkan imannya dengan mudah, keluar daripada Islam. Walaupun demikian, di sana ada dua keadaan yang dipilih oleh Allah Ta'ala bila seseorang itu dipaksa. Yang pertama dinamakan azimah. Azimah memilih mati syahid, walaupun dibunuh, tetap mempertahankan iman. Yang kedua rukhsah, kemudahan, berucap dengan lidah sahaja, tidak dengan hati. Hati tak boleh sekali-kali. Dipaksa, kita mengaku dengan lidah kita, tapi hati kita tak redha dengan kufur itu. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa. Surah Al-Imran ayat 28. Maksudnya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Wali dengan makna teman akrab. Buang alif tu, akrab, bukan akrab. Teman akrab, teman yang terdekat. Pemimpin mengambil orang kafir jadi pemimpin. Penolong, pelindung, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan demikian, maka tiadalah ia daripada Allah sesuatu pun, kecuali kerana memelihara diri. Di sini membenarkan rukhsah, membenarkan menjaga nyawa, menjaga keluarga, menjaga anak-anak. Kalau menjadi kafir, aku bunuhmu. Kalau menjadi kafir, aku ganggu isterimu, aku ganggu anakmu. Dalam hal ini diberi dua pilihan, sama ada azimah ataupun rukhsah. Azimah, sanggup mati. Rukhsah, kita ikut dengan lidah, tidak dengan hati. Itu maknanya. Dalam keadaan takut. Kalau diri kita saja mati, tak apalah, mati syahid. Siapa lagi anak kita, bini kita, dia kacau, boleh. Kita ikut. Tapi hati tidak redha sekali-kali. Perlu dipahami bahawa paksaan itu tidak membolehkan seseorang redha dengan hatinya. Hati tak boleh redha sekali-kali dengan kufur. Hati ini urusan kita dengan Tuhan. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Musuh tak tahu. Siapa tak tahu.
Kita dengan Tuhan saja. Dan sebab itu kita pelihara hati kita betul-betul. Jangan mengaku dengan lidah, hati apa ikut sama juga. Jadi anyuk, tak boleh begitu. Tak boleh. Ada orang tu jadi anyuk. Dia kata saya kena paksa, lepas tu ikut orang suruh. Ikut habis jadi anyuk, tenggelam dalam kekufuran. Habis. Itu tak boleh. Kalau boleh lari, lari. Selamatkan diri. Ambil peluang. Allah Taala berfirman, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qaumal kafirin." Maksudnya yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat, dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Menunjukkan bahawa hati tidak boleh redha sekali-kali terhadap kekufuran. Hati mesti dipertahankan. Lidah dibenarkan. Diberi kemudahan. Ini berlaku dalam keadaan termasuk kalangan sahabat Nabi. Pernah dicerita. Nabi hantar 2 utusan menemui Musalamah Al-Kadzab. Musalamah yang mengaku jadi Nabi. Musalamah ni tulis surat ke Nabi. Min Musalamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Falaka nisful ard wa li nisfur. Li nisful falaka nisful ard. Dari Muhammad, daripada Musalamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kita bagi dunia ni, aku separuh, mu ambil separuh. Kita akan baca kisah dalam cerita Abu Bakar sekali. Benar Nabi jawab surat dia, min Muhammad Rasulullah ila Musailamah al-Kadzab. Wal ardu yurisullahu liman yasha. Nabi kata daripada Muhammad Rasulullah Muhammad kepada Musailamah pembohong. Allah Taala mewarisi bumi pada siapa yang dikehendaki. Nabi jawab surat dia. Dan ditugaskan 2 orang bawa surat ni. 2 orang ni lalu ditanya oleh Musailamah. Musailamah kata, aku percaya dak Muhammad Rasulullah? Percaya. Percaya dak aku Rasulullah? Percaya. Dia jawab percaya belakang hati dia tak redha. Maka dia dibebaskan. Orang lagi tanya, mu percaya dak Muhammad Rasulullah? Aku percaya. Mu percaya dak aku Rasulullah? Aku pekak, dia tak dengar dia kata. Dia buat main-main. Aku pekak pada dia jawab, aku tuli. Dia bunuh hak ni. Jadi hak bunuh ni mati syahid. Yang bunuh ni mati syahid, yang dibunuh itu, dan yang itu diampun oleh Allah Taala. Allah Taala maafkan. Macam Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dalam kisah sirah Nabawiyah. Ammar bin Yasir, 3 beranak, Yasir, Sumayyah dan anak dia Ammar. Diseksa oleh orang musyrikin Mekah. Supaya dipaksa memuji patung dan berhala. Lalu Yasir dengan Sumayyah tetap tak ikut. 2 orang ni dibunuh, 2 suami isteri dibunuh. Adapun Ammar ikut. Ikutlah. Ikut. Kemudian dibebaskan. Kemudian jumpa dengan Nabi. Lalu dia cerita ke Nabi, dia dipaksa dan hati dia tidak redha dengan kufur. Allah Taala turunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mereka yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan iman. Hati dia tenang dengan iman. Maka Allah Taala maafkan. Ini makna rukhsah, kemudahan bila kita dipaksa oleh orang. Dipaksa nak selamatkan diri, selamatkan anak isteri kita, selamatkan harta kita, kita dipaksa boleh ikut dalam keadaan hati tidak redha. Macam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam mazhab Hanbali, ketika berlaku ini fitnah Mu'tazilah. Bila Raja Khalifah Abbasiyah di masa itu menganut mazhab Mu'tazilah. Ulama-ulama yang tak ikut mazhab Mu'tazilah dibunuh. Tak ikut mazhab Mu'tazilah. Siapa pegang ahli sunnah wal jamaah dibunuh. Tak ikut Mu'tazilah dibunuh masa itu. Ada ulama-ulama dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal ditahan, ditangkap, dan dia mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dia diseksa. Diseksa sehingga berdarah, jasad berlumuran dengan darah.
Kemudian akhirnya khalifah tu mati, Imam Ahmad dibebaskan. Orang tanya Imam Ahmad, mengapa dia tidak ambil rukhsah, tak ambil kemudahan? Padahal boleh mengaku hati tak redha. Imam Ahmad kata, "Idza sakata al-'alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu, famata yatabayyanu al-haqq." Bila orang alim melindung dirinya. Orang alim melindung diri dia. Wal jahilu yajhal. Orang jahil tak tahu. Famata yatabayyanu al-haqq, bila kebenaran akan ternyata. Imam Ahmad kata, kalau aku kata Mu'tazilah betul, habis orang ramai ikut Mu'tazilah mereka. Orang alim ikut Mu'tazilah. Orang ramai kata tak apalah. Orang alim tidak boleh. Sebab itu Nabi-Nabi memilih mati. Ulama-ulama pilih mati. Pemimpin pilih mati. Jangan pemimpin pilih rukhsah juga. Pemimpin pilih rukhsah, anak-anak buah habislah jadi bunuh habis. Jadi orang biasa tak apa dalam masalah ini. Ini kena faham. Jadi tengok keadaan lah. Kecuali sampai kepada anak isteri kita nak dikaca, boleh kita melindungkan diri dengan rukhsah, lepas tu cari jalan untuk melepaskan diri, bukan duduk saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun." Surah At-Taubah ayat 23. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudaramu menjadi wali, menjadi pemimpin, menjadi teman yang akrab, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran di atas keimanan. Dan sesiapa di antara kamu yang berwalikan mereka, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Sekalipun yang paksa kita ibu bapa, kita tetap mempertahankan Islam. Bapa paksa kita jadi kafir, kerana sayang ke bapa, tinggal Islam. Itu tak boleh. Islam mesti pertahankan. Ibu bapa dihormati, ibu bapa dimuliakan. Dia sakit kena tolong, susah kena tolong. Bila ibu bapa suruh jadi kafir, tidak boleh sekali-kali. Pertahankan Islam. Seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana mak dia paksa dia supaya keluar daripada Islam. Kalau tak keluar daripada Islam, aku sanggup bunuh diri, lapar, mati. Dia kata ke mak dia, kalau mak mati 100 kali 1000 kali pun, saya tetap dengan Islam juga. Mati hidup pula, nak suruh saya keluar daripada Islam, saya tak keluar daripada Islam. Ini dia ketegasan yang kita kena faham. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hubungan keluarga yang paling hampir sebagai alasan untuk memberi wala kesetiaan kepimpinan kepada orang kafir. Oleh itu, lebih tidak mengizinkan lagi untuk jadikan alasan kepentingan harta benda, pangkat dan segala perhiasan dunia ini. Jangan kita letakkan perkara dunia lebih pada agama. Agama mesti diutamakan, kerana agama lah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Hak lain itu atas dunia saja. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Surah Taubah ayat 24. Maksudnya, katakanlah, jika bapa-bapa, ayah kamu, anak-anak, saudara-saudara adik-beradik, isteri-isteri, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbangkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, rumah dah sudah lagi ni nak macam mana ni, adalah lebih kamu kasihi daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik. Menunjukkan bahawa dalam mempertahankan agama tak boleh tukar dengan
keluarga, anak isteri dan sebagainya. Dengan sebab itulah Yusha' bin Nun alaihi salam, bila Bani Israel disesatkan selama 40 tahun di padang pasir kerana mereka tak mahu berjihad. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Nabi Harun wafat dulu, kemudian Musa wafat. Kemudian Bani Israel sesat selama 40 tahun. Mereka yang tua dimatikan. Dimatikan yang tua selama 40 tahun sesat di padang pasir. Maka lahir generasi baru. Bila lahir generasi baru, Yusha' bin Nun, Nabi yang ganti Nabi Musa, yang masih hidup, memanggil orang yang dikerah untuk jadi tentera ni, dan menyampaikan ucapan, orang yang boleh ikut aku ikhlas saja, nak ikhlas saja. Orang yang tunggu pohon kayu dia buah, sayang ke pohon kayu, tak boleh ikut aku. Orang yang tunggu bini mengandung, nak tunggu bini beranak dulu, tak boleh ikut aku. Orang yang tunggu unta dia, kambing dia, lembu dia, buting, nak tunggu beranak dulu, tak boleh ikut aku. Yang boleh ikut aku hanya orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala saja. Lalu ikut pada tentera bersama Yusha' bin Nun alaihi salam masuk Palestin, berperang. Tari nak jatuh. Mana tu spotlight tak ada, lampu tak ada. Kerana ada lampu spotlight. Yusha' berdoa, ya Allah ya Tuhanku, matahari ini ikut perintahmu. Tahankan matahari. Matahari ditahan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Yusha' dan bala tenteranya menang dalam perang di Palestin. Kemudian dikumpul harta rampasan perang. Di mana harta rampasan perang kepada umat zaman dulu diharamkan. Kita umat Muhammad, harta rampasan perang bagi. Ghanimah dipanggil, dia bahagi. Kalangan tentera dan pihak yang berkenaan bagi. Pak bagi untuk tentera, satu bagi pihak berkenaan ambil untuk bagi pada orang miskin dan sebagainya. Itu ghanimah. Adapun umat zaman dulu tak boleh ambil. Harta rampasan dikumpulkan di satu tempat, kemudian api turun dari langit, bakar harta ni. Bila dikumpul harta rampasan perang, api turun. Api duduk musing, tak makan. Ghanimah, tak makan harta tu. Lalu Yusha' panggil penglima dia. Mesti ada anak buahmu yang khianat. Yang khianat, yang sembunyikan harta rampasan perang ni. Lalu diminta berjabat tangan dengan dia, tiap-tiap penglima. Penglima yang anak buah dia khianat, tangan lekat. Tak boleh nak buang tangan, cabut. Anak buahmu. Ada khianat. Tu orang jadikan. Selalu, zaman dulu. Kemudian yang khianat ni datang. Lalu suruh balik. Emas. Jumlahnya besar kepala lembu. Kepala lembu. Emas besar kepala lembu. Nak kata berapa pikul, tak berat. Letak, barulah api makan. Ini menunjukkan bahawa keikhlasan sangat penting dalam perjuangan. Sehingga tak boleh tukar dengan harta, tak boleh tukar dengan keluarga. Seterusnya memberi amaran kepada orang-orang yang memberi kesetiaan wala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala beri amaran yang keras kepada orang Islam yang setia kepada Yahudi dan Kristian. Sekarang ni banyak negeri-negeri yang setia pada Yahudi dan Kristian. Tak sanggup nak tolong Palestin. Tak sanggup nak tolong Myanmar. Tak sanggup nak tolong orang Islam yang diunyanya. Kerana apa? Kerana berkawan dengan Yahudi dan Kristian. Ini dia ayatnya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Surah Al-Ma'idah ayat 51 hingga 52. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu,
menjadi pemimpin, penolong. Kalau kawan Yahudi dengan Kristian, susah kita. Mengambil penolong Yahudi dan Kristian. Sebahagian mereka adalah wali kepada sebahagian yang lain. Ada banyak ni negara-negara yang kena ni. Ayat ni. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, menjadi pelindung, teman yang akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Boleh cabut iman. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Kalau dah ambil Yahudi Kristian, susah kita. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau keputusan dari sisinya. Maka kerana itu mereka akan menjadi menyesal di atas apa yang mereka rahsiakan di dalam hati mereka. Ini patutnya negeri orang Islam kena bersatu, sama-sama lawan musuh-musuh Islam. Tetapi hari ini sebahagian negeri orang Islam bernaung di bawah kuasa-kuasa besar yang bukan Islam. Ini bencana yang menimpa orang Islam pada hari ini. Pada orang Islam ada jumlah yang besar, ada kekuatan sendiri. Allah Ta'ala beri kekuatan banyak pada orang Islam, tetapi tak percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada orang kafir. Oleh itu, maka tidak boleh dijadikan alasan kepentingan harta benda, pangkat dan keluarga. Yang boleh dijadikan alasan paksaan, alasan paksaan ialah seperti yang berlaku pada Ammar bin Yasir dan keluarganya radhiyallahu anhum, yang menjadi sebab turunnya ayat rukhsah kemudahan dalam menghadapi paksaan, dengan syarat hatinya tidak redha sekali-kali dengan kekufuran itu. Apabila tidak ada lagi paksaan, maka tidak ada lagi rukhsahnya, kemudahan tak ada lagi kalau paksaan tak ada. Berkata Imam Al-Qurtubi, telah menjadi ijma' ulama, sepakat ulama, bahawa orang yang dipaksa dengan kekufuran lalu dia memilih mati dibunuh adalah syahid. Orang yang pilih azimah, sanggup dibunuh, syahid, dan mendapat pahala yang lebih besar dan lebih baik daripada orang yang menerima rukhsah. Itulah tengok keadaan lah. Kalau sekiranya yang bahaya tu anak isteri kita ramai sangat, rukhsah lebih baik pada azimah. Tengok keadaan. Kadang-kadang azimah lebih baik. Kalau qada mati kita seorang je, pilih azimah. Kalau tak balaga anak bini kita pun jadi punah, jadi rosak, ambil rukhsah dulu, lepas tu cari jalan. Itu caranya. Itulah yang berlaku pada Ashabul Ukhdud, iaitulah mereka yang dibakar dalam parit, yang disebut ceritanya dalam Al-Quran Suratul Buruj. Dan itulah yang disabdakan Rasulullah SAW mengikut riwayat Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Khabbab bin Arad radhiyallahu an ialah seorang tukang besi di Mekah. Dia masuk Islam. Jadi ramailah pemimpin Mekahnya ambil upah buat senjata dengan dia. Bila tahu dia masuk Islam, dia bekah Khabbab ni, dia ambil besi panah tu tok atas belakang. Dia seksa sangat. Khabbab menerima seksa yang dahsyat. Akhirnya Abu Bakar membebaskan. Sahabat-sahabat yang kaya membebaskan sahabat yang ditahan diseksa ni. Lalu puak-puak yang kena seksa ni berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika Nabi duduk di bawah bayang Kaabah waktu tengah hari. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, mengapa tak doa pada Allah Ta'ala, tak minta pertolongan Allah? Tidakkah Nabi-Nabi zaman dulu Tuhan makbul doa? Nabi Nuh doa turun banjir, Ibrahim turun doa habis Namrud, binasa badan tentera dia. Nabi Musa berdoa Fir'aun ditenggelamkan. Nabi-Nabi zaman dulu. Kah Tuhan perkenan doa Nabi? Bapa doa Rasulullah? Doalah biar mampu derah puak yang zalim, yang jahat itu. Apa jawab Nabi? Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfarahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil manashiri fayudhu ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumashshatu al-hadidu ma duna lahmihi wa idhamihi ma yasuddu dhalika an dinih. Maksudnya sesungguhnya adalah orang-orang sebelum kamu terdapat kalangan umat zaman dahulu,
ada yang ditanam hidup-hidup dan digergaji dari atas kepalanya sehingga terbelah dua, dan ada kalangan mereka dikupas dengan sikat besi mengenai daging dan tulang. Keadaan begitu tidaklah menggoyangkan pegangan terhadap mereka. Nabi kata, terhadap agama mereka. Umat zaman dulu ada kena belah dengan gaji, kena sikat dengan besi, tubuh luruh, kulit daging luruh sampai ke tulang. Umat zaman dulu di kamu hidup-hidup tak beranjak dengan Islam. Kamu ni derah sangat. Nabi kata nak minta doa selalu. Kena sabarlah. Nabi kata, wallahi yutimmanna Allahu hadzal amra. Hatta Nabi kata Allah Taala akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga orang yang musafir daripada Yaman ke Son'a ke Hadramaut tak diganggu lagi. Tak diganggu lagi. Kerana bila Islam sudah menang, Islam memerintah, hukum qisas, hukum hudud dilaksanakan, perampok takut, penyakut, semua orang takut belaka. Negeri jadi aman. Akan tiba masanya Islam akan menang. Nabi kata, sabar. Sabarlah. Akan tiba masa Islam ni menang. Kalau kita sabar, banyak orang masuk Islam. Kalau kita bunuh, banyak orang kena bunuh. Sikit orang masuk Islam. Tanggungjawab kita mengislamkan orang seramai-ramainya. Kerana kejayaan kita menarik orang masuk Islam seorang, pahala sangat besar. Maka fadilat kita sabar, tarik orang bersama dengan Islam, sangat besar pahalanya. Sehingga kita mati meninggal dunia, dia Islam lagi. Dia melahirkan anak cucu. Dia ajak orang lain pula. Pahala siapa ke kita, walaupun kita duduk dalam kubur. Ini kelebihan. Dengan sebab itu Nabi suruh sabar menghadapi ujian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi golongan murtad, perkara yang paling mencabar dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama, memimpin negara Islam ialah menghadapi peristiwa murtad. Berita tentang kewafatan Rasulullah SAW benar-benar menguji orang-orang yang beriman. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 6. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan. Menunjukkan bila seorang itu kata dia beriman, diuji oleh Allah Ta'ala. Iman dia sungguh ke pelawak, sungguh ke bohong, mesti diuji. Bukan bila jadi orang Islam cukup semayang, puasa, zakat, fikir banyak, buat umrah acak-acak kali, duduk saja rehat. Tidak, mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan orang-orang yang berdusta. Bila kena uji baru tahu. Dia ni mayang saja je, umrah saja je. Iman dia pelawak, bohong. Bila uji tak teguh dengan Islam, tak kuat dengan Islam. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan harta, diuji dengan macam-macam. Allah Ta'ala mesti uji orang yang beriman.
Bukan ada saya ni beriman dah ibu bapa Islam. Tidak, mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian mengikut keadaan seseorang. Ada orang berat ujian dia. Kalau iman dia kuat, lagi berat ujian dia. Kalau iman dia nipis, uji koho-koho. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Mesti diuji. Untuk bukti mereka yang benar beriman, bohong beriman. Bahkan, patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Jangan sangka mereka yang zalim, yang jahat itu terlepas daripada hukuman Allah. Walaupun umur panjang atas dunia, hidup senang, jangan sangka mereka selamat. Akan tiba masanya mereka dihukum oleh Allah. Buruk apa yang mereka hukumkan itu. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi. Dan Allah jugalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita kena sedar, kita semua akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau percaya bertemu dengan Allah Ta'ala, maka kuat pergantungan kita dengan Islam, dengan Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhadap sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Barang siapa berjihad menegakkan Islam, kebaikan untuk diri dia sendiri. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Nabi Musa kata kaum dia, wa in takfuru antum wa man fa'al jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Nabi Musa kata Bani Israel yang negeri itu, jika sekiranya kamu semua penduduk yang ada atas dunia ni pakat kafir mereka. Nabi Musa kata, fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah Ta'ala tetap macam tu juga. Nak jadi kafir, jadilah. Jadi kafir belaka. Sila. Itu cabar. Musa cabar. Kalau kamu tak mau ikut aku nak jadi kafir belaka, percaya Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala macam tu lah. Penyakit jadi kafir itu boleh atasmu diri sendiri. Jadi orang Islam diuji dengan peristiwa murtad bila Nabi wafat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, ketika umat Islam menerima berita Rasulullah SAW wafat, mereka laksana seekor kambing kehilangan tuan pada malam yang gelap gelita, dan dituruni hujan yang lebat. Kebingungan dan kesedihan itu menunjukkan seolah-olah berlaku keretakan dalam kalangan Muhajirin, Ansar dan Ahlul Bait. Bila Nabi wafat, tak ada pemimpin lagi. Macam kambing seekor, gemala tak ada, tengah malam gelap, turun hujan lebat, tak tempat nak tuju. Kebingungan. Dalam keadaan orang Islam ada 3 kumpulan. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga Ahlul Bait, keluarga Nabi. 3 kumpulan orang Islam. 3 kumpulan ni mencalonkan puak masing-masing untuk jadi khalifah. Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Macam berpecah. Itu keadaannya. Manakala puak munafikin pula menjalankan agenda mereka di tengah-tengah masyarakat Islam. Pada masa yang sama, gerakan murtad yang lebih berbahaya semakin berkembang dalam kalangan orang Arab yang selama ini mengaku beriman. Puak munafik, kalangan orang Islam yang pura-pura menzahirkan diri, menunjukkan diri mereka. Dalam masa yang sama, orang-orang Arab yang sudah mengaku Islam keluar daripada Islam. Bukan keluar saja, angkat senjata. Ini bahaya. Fitnah murtad jika menimpa gunung ganang, nescaya ia akan menghancurkannya. Namun umat Islam yang mempunyai kesucian iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pasti berdiri tegak menghadapi cabaran ini. Kalaulah peristiwa murtad ni dibandingkan bencana gempa yang menimpa Gunung Ganang hancur, tetapi Islam tak hancur. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang berbeza pendapat bersatu menghadapi murtad, tak balah. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Islam. Mereka tak balah. Kita hari ni kalau berbeza pendapat balah, lupa dah ke musuh. Ini sahabat-sahabat tidak. Walaupun mereka berbalah dalam masalah khalifah, mereka bersatu menentang murtad dan menyokong Abu Bakar radhiyallahu anhu. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasadatin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasadatin khabithatin utussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ila nar. Surah Ibrahim. Maksudnya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik, iaitulah kalimah la ilaha illallah yang diucap adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Barang siapa yang mengucap dua kalimah syahadah dengan sungguh-sungguh, maka puak ini macam pohon kayu yang teguh, akar tunjangnya mendalam ke dalam tanah, meneguh pokok itu, dan pokoknya naik menjulang, menumbuhkan dahan, menumbuhkan ranting, menumbuhkan daun yang lebat. Kalau dia kerak, ujung dia tumbuh tunah, tak mati pohon itu. Ini bandingan mereka yang benar-benar mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, mendapat pelajaran. Manusia kena sedar, Islam ni tak boleh bunuh. Tak boleh dibunuh Islam ni. Walaupun negara tiada ada, negara dia hancur, jamaah dia ada. Jamaah Islam yang sungguh-sungguh, yang berpegang pada la ilaha illallah, macam pokok yang teguh tunjang ke dalam tanah yang mendalam. Dengan akar rambut dia, cabang dia, pokok tu tak terbalik, dan pohon tu naik menjulang ke atas, menumbuhkan bunga dan buah. Dia kerak, tak mati pohon itu, tumbuh tunah. Itu bandingannya. Islam tak boleh dibunuh, dan kita saksikan pada hari ini Islam tak boleh dibunuh sekali-kali. Peristiwa murtad zaman Nabi adalah ujian yang pertama. Walaupun murtad mengepung Madinah, sedikit saja yang tak murtad, negeri-negeri yang tak murtad. Murtad dibantu oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Islam tak mati. Islam menang, Parsi dan Rom kalah. Kita akan baca kemudian. Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi. Tiada tapak baginya untuk tetap hidup. Pohon yang lain pada Islam macam pohon yang tak ada tunjang. Kita cabut mudah je. Cabut, cabut lalu. Ini bandingan pohon yang bukan Islam, yang tunjangnya tidak kuat. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad
dan merasa ajaib terhadap orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan, yaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya. Dan ingatlah, seburuk-buruk tempat tetap ialah neraka Jahannam. Dan mereka menggodakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, bersenang-senanglah kamu sekalian bagi sementara di dunia ini, wahai musuh-musuh Islam, kerana sesungguhnya kesudahan kamu ke neraka juga. Ini baik-baik orang kafir masuk neraka, jahat orang Islam masuk syurga. Walaupun masuk neraka, masuk syurga pada akhirnya. Kita kena faham, sebaik-baik orang kafir, iman dia tak ada, terus dalam neraka. Amalan Tuhan tak terima. Sejahat orang Islam, dia bertaubat, Tuhan ampunkan dosa dia. Kalau dah habis masuk neraka, tubik boleh masuk syurga pula. Ini orang beriman, untungnya beriman. Tapi orang kafir, jawab dia sia-sia saja. Para sahabat radhiyallahu anhum daripada kalangan ahlul bait, keluarga Nabi, Muhajirin dan Ansar, Muhajirin orang Mekah dan Ansar, merupakan generasi awal yang dilahirkan pada tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah ketuhanan, dan tarbiyah nabawiyah, tarbiyah kenabian, pendidikan Nabi. Laksana pokok yang baik dan subur, apabila dicantah dahannya, semakin menumbuhkan tunas-tunas yang subur. Makin kerak dahan, tumbuh tunas yang subur, banyak cabang pula. Satu dahan dia kerak, 10 tunas tumbuh. Tak tahu berapa tumbuh tunas pula. Berdiri tegak dengan gagah berani, lagi bijaksana menghadapi musuh dalam kalangan golongan murtad, kafir dan munafik. Ini berlaku. Generasi sahabat itu menegakkan Islam dan menghapuskan musuhnya satu demi satu. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka melalui firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah yang menyatakan itu, dialah yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitulah Islam, supaya dia memenangkan Islam dan meninggikannya atas segala bawaan agama dan segala ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang lain. Semua agama, peraturan yang lain akan kalah, Islam akan menang. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW. Muhammad ialah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Muhammad dan orang yang beriman sungguh-sungguh tegas, gagah berani menghadapi orang kafir, gagah berani menghadapi orang kafir, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Kasih sayang sesama mereka, walaupun berbalah, tapi tak sapalah teruk sangat berbalah itu, berkhilaf, mereka ada adab. Ini orang Islam sungguh. Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala daripada Tuhan mereka, serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang saleh terdapat pada muka mereka daripada kesan sujud, wajah yang bercahaya. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurah dan Injil,
sifat orang mukmin umat Muhammad disebut dalam kitab Taurah dan Injil. Mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya. Laksana pokok, bukan pokok itu saja, ada anak, ada tunah, ada cabang pula, sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Muhammad dan pengikut-pengikutnya berkembang serta kuat gagah sedemikian itu kerana dia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad, dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Umat Islam berkembang biak. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada mereka keampunan dan pahala yang besar. Barang siapa yang beriman, Allah Ta'ala beri pahala amal saleh. Kalau buat dosa, Allah Ta'ala ampun. Dia bertaubat. Dia bertaubat ataupun dosa hilang dengan amal kebajikan yang dia buat. Ada orang kafir, tak ada kelebihan ini. Hakikatnya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah seorang tokoh yang paling layak memimpin bagi menghadapi cabaran yang hebat, khususnya dalam mempertahan dan menegakkan Islam. Terbukti Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang hebat yang mempertahankan Islam, boleh ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melantiknya mengimami sembahyang ialah isyarat jelas yang menunjukkan kelayakannya untuk mengambil alih kepimpinan umat selepas baginda wafat. Kelayakan menjadi imam sembahyang menandakan layak menjadi imam ketua bagi negara dan umat. Bila Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar ganti dia. Abu Bakar ni sembahyang khusyuk sangat. Sembahyang banyak menangis. Lalu isteri Nabi, sahabat mengadu dengan Aisyah, beritahu ke Nabi, tukarlah terus Abu Bakar jadi imam. Bosan dah nunggu menangis dengan sembahyang ni. Nabi kata, tidak, terus Abu Bakar jadi imam. Nabi kata, antunna sawahibu Yusuf. Kamu ni adalah orang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi kata kepada isteri-isteri dia, orang puang goda Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kerja kamu, nak goda aku. Tu Abu Bakar jadi imam. Jadi ini isyarat Abu Bakar menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi SAW. Peranan besar yang dipikul adalah untuk melayarkan bahtera Islam bagi menghadapi segala gelombang dan ribut taufan yang melanda serta menghalang perjalanan risalah Islam. Kesinambungan ini tidak akan mati dengan kewafatan Rasulullah SAW. Tak mati Islam itu menandakan ada pemimpin yang boleh menyambung perjuangan. Abu Bakar lah pemimpinnya. Adapun golongan yang terseleweng daripada Islam terdiri daripada berbagai kelompok seperti berikut. Puak-puak murtad ini ada macam-macam kumpulan. Yang pertama, murtad kerana keluar sepenuhnya daripada agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Puak yang pertama tinggal Islam setelah masuk Islam, murtad. Balik pada agama sembah berhala balik. Kristian balik, Yahudi balik semula. Akidah mereka terlalu rapuh. Ketika masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW, mereka menganut Islam kerana takut akan kemenangan Islam atau mahu akan harta dunia yang dibahagikan oleh Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam tak ikhlas. Masuk Islam kerana Islam menang. Takut ke Islam menang, tak boleh apa, tak boleh benda, mengakulah dirinya Islam. Ini satu puak. Apabila baginda SAW wafat, mereka menganggap Islam sudah lemah. Hal ini sekaligus menjadikan mereka lebih selesa dengan bebas mengikut hawa nafsu daripada rasa terbelenggu dengan hukum Islam yang sentiasa mengawal mereka. Bila tinggal Islam, senang, tak payah semalam, tak payah semayang. Boleh makan serba-serbi, boleh buat apa saja. Mereka juga berlomba dengan memilih desakan hawa nafsu yang merasakan diri mereka, yang merasakkan diri sendiri
umpama kelkatu yang berlomba-lomba kepada api yang membakar diri sendiri. Sebelum itu mereka datang dengan ucapan yang manis dan bersemangat menjadi orang Islam. Mereka ni macam katu duk kejar ke lapu, ke cahaya, kejar ke api. Siapa mampu ke diri, nyabakar di api. Tak selamat. Bila api terpadam, pergi ke api lain pula. Dia ingatkan Islam ni padam. Allah SWT mendedahkan mereka dengan firman-Nya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badawi, Arab Badawi yang keras di luar daripada Madinah yang tak mengaji masuk Islam berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah berkata demikian, tetapi berkatalah kamu sekalian, kami telah Islam. Islam saja tak beriman. Sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati-hati kamu. Dan ingatlah jika kamu sekalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada pahala amal-amal kamu sekalian. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kalau beriman sungguh, boleh pahala. Kalau tak beriman, tak boleh pahala. Allah Ta'ala beritahu. Ini kumpulan yang pertama. Yang kedua, murtad kerana menjadi pengikut pembohong besar yang mengaku menjadi Nabi. Puak yang kedua, ikut Nabi-Nabi bohong. Nabi-Nabi bohong ni amal ilmu sahih. Bukan mukjizat sahih. Nampak benda pelik. Kerana syaitan tolong. Mempunyai pengikut-pengikut. Allah SWT telah mengisytiharkan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah penutup bagi sekalian Nabi, khatamun nubuwah. Tiada lagi Nabi dan Rasul selepas baginda. Tak ada Nabi lepas Muhammad. Allah Ta'ala tutup kenabian. Disebut dalam Taurah, disebut dalam Injil, disebut dalam Taurah, disebut dalam kitab Veda agama Hindu, disebut dalam kitab-kitab macam-macam agama. Di akhir zaman akan zahir Nabi penutup. Ini sudah diketahui, sudah diumumkan. Dengan sebab itu kalau ada orang mengaku jadi Nabi lepas Muhammad, itu bohong, sesat. Jangan ikut. Baru ni ada Nabi Melayu. Pak kita ada juga mengaku jadi Nabi, bodoh. Ada orang ikut dia pula. Ini. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ialah tanda akhir zaman yang diisytiharkan melalui lisan para anbiya sebelum kelahiran baginda. Belum Nabi zahir ke dunia sudah ada dalam kitab zaman dulu. Nabi-Nabi zaman dulu sudah beritahu. Sudah beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Muhammad Nabi akhir zaman. Tapi ada juga puak mengaku jadi Nabi. Mereka yang murtad ini terdiri daripada Bani Taib, Bani Asad dan Bani Ghatfan kabilah. Mereka ialah pengikut seorang pembohong besar bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini mengaku jadi Nabi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi mengaku jadi Nabi. Adapun Bani Hanifah murtad dengan mengikut pembohong yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Bani Hanifah mengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku jadi Nabi juga. Sebahagian penduduk Yaman pula menjadi pengikut pembohong yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Di Yaman, Al-Aswad Al-Ansi mengaku jadi Nabi. Adapun Bani Tamim, Bani Taghlib dan Bani Rabi'ah mengikut seorang wanita bernama Sajah bintil Haris yang juga mengaku menjadi Nabi. Nabi puang ni pula ni. Sajah bin Haris mengaku jadi Nabi. Sajah bintil Haris. Sajah ni kahwin dengan Musailamah Al-Kadzab pula. Bukan kahwin, berzina. Kahwin. Bergabung dua tu. Ada juga yang murtad kembali kepada agama asal mereka tu, Bani Amir, Bani Hawazin dan Bani Sulaim. Ini satu puak yang kedua. Yang ketiga, murtad kerana menafikan kewajipan zakat yang menjadi hukum agama Islam sekalipun mereka masih mendirikan sembahyang. Hak ni payah nak faham. Sembahyang tak tinggal. Maya subuh tak tinggal. Tapi kata zakat tak wajib. Ini murtad juga. Kerana menafikan rukun Islam. Bukan kita. Sahabat-sahabat Nabi pun bingung. Kita akan baca kisahnya.
Khalid berbalik, ditugaskan jadi penglima. Nak serang waktu subuh. Dengar bang subuh. Waktu sejuk, boleh maya subuh. Rajin semayang. Nak serang macam mana semayang? Pusing balik. Temu Saidina Umar. Kita nak serang macam mana maya subuh ni? Saidina Umar pun tak faham. Temu Saidina Abu Bakar. Bakar marah Saidina Umar. Mudah faham ke? Mereka kata zakat tak wajib. Bila zakat tak wajib, membatalkan rukun Islam, jadi kafir lah. Walaupun dia semayang. Ni banyak ni. Walaupun semayang, tapi membatalkan rukun Islam. Ini tidak boleh. Golongan ini berpegang memadai dengan hanya mendirikan sembahyang sahaja. Kerana urusan zakat ialah harta yang tiada kaitan dengan agama Islam. Mereka menolak perintah yang menyatakan bahawa urusan harta juga termasuk dalam kewajipan agama yang mesti ditunaikan. Selain itu, mereka juga membatalkan bai'ah terhadap negara dan kewajipannya yang telah diperintah dalam Al-Quran dan Sunnah SAW. Membatalkan bai'ah. Mereka sudah bai'ah dengan Nabi. Membatalkan bai'ah. Antara bai'ah itu taat pada pemimpin yang dilantik oleh Nabi. Pemimpin selepas Nabi. Kecuali pemimpin itu kafir. Kalau pemimpin itu buat maksiat, tak boleh batal bai'ah. Tak boleh. Selagi dia Islam. Selagi dia tak batal Islamnya. Ini walaupun dia buat maksiat. Dia kena faham. Kuatnya bai'ah itu. Bai'ah ni bukan mudah-mudah. Fitnah murtad yang berlaku ketika Rasulullah SAW wafat berpunca daripada gerakan Nabi palsu oleh Musailamah di Yamamah dan Tulihah di Yaman. Mereka bersikap angkuh kerana masing-masing mempunyai pengikut yang ramai daripada kalangan kabilah dan penduduk sekitar. Mereka ni ribu pengikut-pengikut dia. Lagi bangga lah. Pengikut ramai. Allah SWT telah memberikan isyarat kepada Rasulullah melalui mimpi yang benar sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam khutbah baginda SAW. Nabi menceritakan belum dia wafat. Nabi mimpi Nabi adalah benar. Nabi menyampaikan khutbah, ayuhan nas inni qad uritu lailatul qadar thumma unsituha wa ra'aitu anna fi dhira'i siwaraini min zahabin fakarihtuhuma fanafaktuhuma fatara fa'awaltuhuma hadainil kadzabaini sahibal yaman wa sahibal yamamah. Wahai kamu sekalian, semua yang hadir, sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakannya, aku tak ingat nak beritahu. Dan aku juga bermimpi bahawa dua gelang emas berada di lenganku. Lenganku ada dua gelang emas. Gelang emas ni haram bagi orang lelaki. Aku tak senang. Namun aku sangat bencikannya. Lalu aku meniup ke arah kedua-dua gelang itu. Tiba-tiba kedua-dua gelang itu terbang, tercabut. Maka aku menafsirkan kedua-dua gelang yang dilihat dalam mimpi itu dengan dua orang pembohong, iaitu seorang yang berada di Yaman, Tulaihah, dan seorang lagi yang berada di Yamamah, Musailamah. Ini berlaku masa Nabi hidup lagi, dekat nak wafat. Nabi hidup lagi. Kita akan baca kisahnya. Dua orang ni mengaku jadi Nabi. Mimpi Rasulullah SAW ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia merupakan berita benar dan benar-benar berlaku. Kedua-dua Nabi bohong itu tidak sempat dihapuskan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nabi tak sempat nak hapus masa dia hidup. Ini zahir masa Nabi hidup lagi, dekat nak wafat. Tugas menentang mereka kemudiannya diambil oleh ahli Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Peristiwa dalam mimpi baginda SAW menunjukkan sebenarnya Nabi palsu itu tidak kuat. Laksana dihembus sahaja dapat dikalahkan. Demikianlah huraian para ulama yang mentadbirkan mimpi Rasulullah SAW. Jadi Nabi embuh, terbang dua gelang. Menunjukkan dua Nabi itu akan hancur, lebuh, dimusnahkan zaman Abu Bakar. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إذ لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Maksudnya, dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka ada mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan. Sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiat dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, tetapi kalau kamu ada mempunyai anak, maka bahagian mereka isteri-isteri ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya, wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidaklah mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah, dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat penyabar. Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkannya ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkannya ke dalam api neraka. Kekallah ia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghinakan. Ayat yang dibaca ini masih berkait dengan pesaka. Yang pertama, seorang isteri meninggal dunia, meninggalkan suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu, wahai orang lelaki, separuh harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika sekiranya isteri itu tak ada anak. Maknanya bila isteri mati, anak tak ada, separuh harta boleh pada suami. Ini ketetapan Allah. Fa in kana lahun waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jika sekiranya isteri itu ada anak, maka bagi kamu 1/4 daripada peninggalannya. Kalau isteri itu ada anak, suami dapat 1/4.
Yang baki itu boleh ke waris yang lain. Kalau tak ada anak, suami boleh separuh. Kalau ada anak, suami boleh 1/4. Yang baki boleh ke orang lain, anak-anak dan sebagainya. Anak-anak lah. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Setelah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan ataupun hutang. Kena bayar hutang dulu. Para ulama bersepakat mengatakan hutang dengan wasiat utamakan bayar hutang dulu. Bayar hutang kalau ada hutang. Lepas tu barulah wasiat. Wasiat ni jangan banyak sangat, jangan lebih pada 1/3. Dibenarkan 1/3 saja kalau dia wasiat. Lebih pada 2/3 lagi mesti jadi pesaka. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka isteri-isteri itu 1/4. Jika sekiranya kamu lelaki tidak ada anak. Kalau suami yang meninggal dunia tak ada anak, isteri boleh 1/4. Sama ada seorang, 2, 3, 4, bagilah 1/4 itu. Ini ketetapannya. 1/4 untuk isteri dan isteri-isteri. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Dan jika sekiranya suami itu ada anak, maka bagi isteri itu 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Kalau suami ada anak, 1/8 boleh ke isteri. Seorang isteri, 2, 3, 4, bagi 1/8 itu. Min ba'di wasiyatin yusuna biha wa dain. Selepas wasiat dan hutang. Macam tadilah juga. Selesaikan hutang dulu, kemudian barulah selesaikan wasiat, selesaikan pesaka. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika sekiranya seorang mati, tak ada usul, tak ada ayah, tak ada ibu, dan tak ada anak, tinggal adik-beradik. Adik-beradik semua, bukan adik sebu sebapa, adik-beradik semua. Maka bagi seorang 1/6. Sama ada dia lelaki 1/6, perempuan 1/6. Adik-beradik sebu. Adik-beradik sebu sebapa boleh asabah. Baki harta pusaka. Akan jadi satu masalah. Kita baca kemudian. Fa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka'u fi thuluth. Jika sekiranya mereka ramai pada 2 orang, maka mereka dapat 1/3. Adik-beradik semua dapat 1/3 kalau ramai 3 orang. 2 orang, 3 orang boleh 1/3. Bagaimana adik-beradik sebu sebapa? Perbincangan berlaku dalam ulama. Kalangan ulama kena sebut dalam ayat ni. Ditetapkan bahawa adik-beradik sebu sebapa mendapat asabah, mendapat baki harta. Adik-beradik semua dapat fardu, iaitulah 1/3 kalau dia ramai. Boleh 1/3. Kalau habis harta, jawab dia licing lah. Awak semua tak ada. Awak macam mana? Mereka mengadu pada Saidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ayah kami keldar ke? Ayah kami ni macam keldar. Kedai. Nak buat begitu. Tidakkah kami ni mak sama? Mak sama kan? Cuma kami ada ayah je. Adakah dengan sebab itu kami tak boleh bersaka, habis je bahan dia adik-adik semua belaka? Saidina Umar terus berijtihad mengatakan bahawa dia kira adik-adik semua seibu juga. Walaupun dari ibu bapa dia dapat bersaka dengan adik-adik semua. Dibahagi sama banyak dia antara lelaki dan perempuan. Ini ijtihad Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun di sana ada ulama mengatakan nasibmu lah. Nasibmu tak boleh lah. Ada ulama kata begitu. Tetapi ijtihad Saidina Umar oleh kerana mak dia sama je, cuma dia ada ayah je. Kalau ada ayah semua sepak ni bagi harta pesaka. Quran menyebut hanya 1000 saja. Dapat 1/6 kalau dia seorang. Kalau dia ramai dapat 1/3. Macam mana? Maka hendaklah dikira juga adik-adik sebelah bapa ni bagi ke dia kerana mak dia sama. Ini ijtihad Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kalau dia redha sama-sama adik-beradik, itu tak jadi masalah lah. Nak beri ke adik-beradik dia. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain ghaira mudad. Selepas ditunaikan wasiat dan hutang tanpa memberikan mudaratan pada keluarga. Jangan tunaikan maksiat tu, tunaikan wasiat siapa keluarga pun tak ada bersaka, tak boleh. Wasiyatan min Allah, pesanan hukum daripada Allah. Wallahu alimun halim. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha lembut terhadap hamba-Nya. Tilka hududullah, itulah dia sempadan-sempadan Allah dalam harta pusaka yang kamu kena ikut. Wa man yuti'illah wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan zalim dalam harta pusaka, jangan berebut harta pusaka, berlaku zalim, ikutlah hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masuk dalam syurga, kekal selama di dalamnya. Wazadilkal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Sesiapa yang derhaka akan Allah dan Rasulnya dan melampaui sempadan-sempadannya, Allah memasukkannya ke dalam neraka, baginya azab yang menghinakan dalam neraka itu, kekal. Sekiranya dia anggap itu bukan hukum Allah Ta'ala, nak lawan hukum Allah Ta'ala, yang dibuat itu halal, menghalalkan yang haram, tidak boleh, menyebabkan murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia buat zalim, jadi berdosa saja. Jadi masalah pusaka pun masalah yang besar dalam Islam, yang kita kena patuh mengikut hukum Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.